الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء والآن والسعداء سوف الغاية الفرج ورحمة جميع المسلمين سمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يتم الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجرنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى كل صالحا وسلف صالحا لبدء دروسهم يا رب العالمين بما فيه خير لنا في هذه الأيام الفضيلة المباركة يا رب العالمين إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi kita berterusan tentang 40 hadis tentang Al-Quran Al-Karim. Allahumma ya man waffaqa lil khairi lil khair wa aanhum alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis ke-13. Pada hari ini insyaAllah kita akan sambung pada hadis 13 insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadis 13 kita sudah baca 14 insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah wa ala barakatuh. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام مسلم يا رب العالمين. سند متصل إلى الإمام البخاري والإمام مسلم. أقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقص الحديث فقال: إذا إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه. Nah, Bismillah. Siapa nak tolong baca terjemahan hari ini? Saya baca Syekh. Yalla, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 14. Uthman bin Al-Haytham berkata, telah menceritakan kepada kami Auf daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan aku menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seseorang kepadaku dan dia mengambil makanan dengan kedua tangannya. Maka aku menangkapnya lalu berkata, aku benar-benar akan membawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebut keseluruhan hadis itu. Orang tersebut berkata, apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, maka akan sentiasa ada penjaga daripada Allah bersamamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga pagi. Maka Nabi SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, padahal dia itu pendusta, itu adalah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Naam.
Ini adalah di antara amalan yang perlu kita ajar pada amalkan, perlu kita amalkan dan juga ajar pada anak kita. Daripada kecil dia amalkan benda ni. Baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau dia tak dapat nak baca, kita bacakan untuk dia. Sebelum dia tidur, masukkan ke bilik. Kemudian kita baca ayat ni untuk dia. Nah, ayat kursi jugalah empat qul. Di antara amalan yang kita amalkan. Khususnya yang kadang-kadang dia apa panggil banyak kawabis. Yani maksudnya mimpi yang tak elok. Kabus. Kita ada mimpi tu ada dua. Ada mimpi biasa, hulm, dan ada kabus. Kalau dalam bahasa Arab kita nakul kabus, bukan makna kabus dalam Melayu. Ha? Kabus في اللغة العربية يعني هذا حلم سيء. Maksudnya mimpi yang buruk. Subhanallah. Jadi di antara amalan yang insya Allah bagi kita jauh pada benda itu adalah dengan zikrullah sebelum tidur. Baca zikir sebelum tidur. Di antaranya adalah bacaan ayat kursi. Dan juga adalah amalkan dengan empat qul yang kita belajar sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وبإليه حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط نعم وكان وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن رواه البخاري. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca, Syekh. Ya, siapa baca terjemahan? Silakan. Okay, selesai. Telah menceritakan kepada kami Am bin Khalid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq daripada Al-Bara' bin Azib. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki sedang membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Tiba-tiba awan menyelubunginya lalu semakin mendekat dan mendekat. Sedangkan kudanya mula gelisah dan ketakutan. Apabila tiba waktu pagi, lelaki itu datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu menceritakan perkara tersebut kepada baginda. Maka baginda bersabda, itulah ketenangan as-sakinah yang diturunkan disebabkan Al-Quran. Riwayat hadis Al-Bukhari. Masya Allah. Nah, di qira'at Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah. Nah, dan tanazzal rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan pada ahli rumah itu, orang yang baca di rumahnya, ahli rumahnya, dan juga pada kelilingnya juga. Bukan adalah pada orang yang dibaca. Bahkan juga orang yang keliling badannya. Itu adalah binatang dah kena berkesan pada sakinah yang turunkan disebabkan Al-Quran Al-Karim. Jadi bagaimana dengan ahli rumah? Bagaimana dengan orang yang duduk di keliling rumahnya? Subhanallah, orang kata majlis zikir di setiap rumah adalah benda yang perkara yang penting yang perlu kita buat. Sebab dia adalah benda cahaya. Cahaya untuk yang kita tak nampak zahirnya. Macam kita orang nampak nak cahaya, oh lampu ni terang dan sebagainya. Tapi sebenarnya lampu itu yang kita nampak. Ada lampu, ada cahaya daripada rumah kita sampai langit ketujuh. Semua itulah sampai atas, itu maksudnya cahaya itu adalah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lihat kan, setiap rumah itu adalah cahaya yang naik. Disebabkan apa? Disebabkan zikrullah. Di dalamnya ada zikrullah, yaitu maksud bacaan Al-Quran, bacaan zikir dan sebagainya. Subhanallah. Maka kita usahalah kalau nak rumah kita adalah di dalamnya sakinah. Maaf sebut, suami masuk ke rumah rasa rehat, tenang hati, tak adalah sampai rasa macam
duduk di rumah macam rasa nak cepat keluar. Banyak dari zaman ini pada lelaki apa pergi duduk dekat dekat kedai mamak, duduk dekat kedai-kedai apa panggil, kedai makanan, duduk sampai malam-malam balik tidur. Masuk rumah. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia tak nak duduk dengan keluarganya dan sebagainya? Nauzubillah daripada sifat seperti itu. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia rasa tak ada sakinah dekat rumahnya. Ha? Macam mana apa maksud pada sakinah? Bukan, jangan ingat adalah bising anak itu maknanya itu adalah bagi pada suami dia dah tak tahan nak keluar dari rumah je. Tak. Itu adalah kalau ada sakinah benda tu itu suami akan terima, tak ada apa. Tapi dia rasa duduk di rumah tidak adalah pada sakinah, itu benda yang tak nampak, tak zahir. Baik, benda itu adalah bukan nampak dengan mata kita, tapi benda itu adalah rasa di hati kita. Jadi kalau nak jadikan rumah kita adalah rumah yang bagus, maksudnya yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, penuh dengan rahmat dan sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala, kena ada di dalamnya zikrullah. Di antara amalan yang diamalkan oleh ramai pada orang Arab adalah pada setiap pagi, wanita akan buka Quran, buka radio, buka TV, buka Quran, buka surah Baqarah. Setiap hari kena baca, kena dengar surah Baqarah di dalam rumah. Dia dapat baca lagi bagus. Tak dapat, sekurang-kurangnya dia buka surah Baqarah dan dia buat kerja rumahnya. Adakah perempuan tak sapu rumahnya? Na'udzubillah. Adakah perempuan yang dia tak mau berumah dia? Adakah perempuan yang tak jaga untuk kebersihan rumahnya? Ha? Kalau setiap kali kamu buat benda tu, kamu buka Quran. Cuba amalan ini, tengok bagaimana akan jadi suasana rumah lepas berapa kali kamu cuba buat benda ni. Cuba tengok suasana rumah bagaimana akan terjadi. Setiap pagi ada Quran baca. Setiap pagi ada Quran, ada zikir di dalam rumah. Kalau kamu dapat baca, Allahu Akbar. Lagi bagus. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu lagi baik. Tapi kalau tak dapat, sekurang-kurangnya kamu buka adalah Quran di dalam rumah. Itu adalah akan rumah kita akan ada di dalamnya sakinah. Akan ada di dalamnya cahaya yang kita tak nampak, tapi di hati kita akan rasa. Semoga Allah SWT jadikan kita adalah rumah kita adalah rumah yang penuh dengan sakinah dan juga adalah tamaknina biiznillah SWT. Usahakan, cuba, wahai wanita-wanita, banyakkan pada yang join dengan kelas kita ini adalah banyak pada wanita. Cuba letak tajuk rumahku syurgaku. Buat macam tu. Macam mana nak jadi rumahku syurgaku? Maknanya ada banyak pada amalan yang taat ada di dalamnya. Banyak pada amalan adalah yang bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai wanita, tahu tak? Kamu jaga pada suami kamu pun kamu dapat pahala. Naam. Kamu adalah jaga pada anak, kamu dapat pahala. Kamu usaha untuk buat yang terbaik untuk keluarga, kamu dapat pahala. Subhanallah. Itu adalah fadilatnya bukan sikit. Besar fadilatnya. Fadilatnya adalah besar. Yang diusahalah untuk jadikan rumah kamu adalah rumah yang penuh dengan amalan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit. Pada solat, qiyamul lail, pada walaupun 2 rakaat. Contoh, lepas solat doa dengan anak, sama-sama doa, itu adalah perkara yang kecil tapi maknanya besar sangat. Subhanallah. Ada benda yang anak dia tak boleh lupa apabila dia besar, bagaimana dulu keluarganya. Jadi usahalah sekarang kita buat persiapan untuk anak kita. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya ingat ayah saya duduk setiap hari Jumaat, dia letak Quran, letak rehal, letak Quran, duduk baca. Dia baca surah Kahfi dekat rumah, baca sama-sama, suruh kita duduk. Itu adalah di antara amalan yang saya ingat sampai sekarang. Waktu kecil dulu bagaimana ayah saya menjaga tentang bab ini. Itu kena macam ada. Itu adalah di antara amalan yang perlu kita amalkan. Biasakan diri kita, biasakan untuk anak kita. Sebab itu adalah di antara sebab yang Allah SWT akan turunkan rahmat atas kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis 16.
وبه حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند رواه البخاري. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya cuba Ustaz. Ya Allah, bismillah. Untuk terjemahan cuba lain-lain setiap kali orang lain. InsyaAllah. Okey, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Kushairi radhiyallahu anhu katanya, dari pada Abu Suhaib Al-Khudari. Naam. Al-Khudairi bukan Khudairi, Al-Khudairi. Khuzairi. Hmm. Dari Abu Sa'id Al-Kushairi Tak, radhiyallahu no anhu. Al-Khudairi, Al-Khudari. Khudairi. Dia tulis dekat sini terjemahan jadi Kha Al-Khudari. Naam. Al-Khudri. Hmm. Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ni English pula. Sorry. Okey, Nabi silakan. SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apakah salah satu di antara kalian keberatan untuk membaca sepertiga Al-Quran pada malam hari? Maka sodoron Nabi itu memberatkan mereka, lalu mereka berkata, siapakah di antara kami yang kuat dengan itu wahai Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW bersabda, Allah Al-Wahid As-Samad, yakni surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga akhir adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amalan yang kecil tapi pahalanya yang besar. Bacaan surah Al-Ikhlas ini di antara amalan yang kita kena usaha juga untuk amalkan pada setiap malam. Amalan kecil tapi pahalanya adalah besar. Mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala kita niat, insya-Allah saya niat di hari ini, kita sekarang di hari-hari yang mulia kan, kita sekarang di hari-hari yang mulia, jadi niat untuk nak buat amalan yang baik di hari yang mulia itu adalah sangat bagus, pahalanya pun banyak insya-Allah Subhanahu wa taala. Wahai guru-guru Bait Al-Furqan, dengarlah dari sekarang, kita ini adalah di antara amalan yang kita nak buat insya-Allah lepas ni, iaitu mengumpulkan hadis Nabi SAW, amalan yang kecil tapi pahalanya yang besar. Ini adalah nombor satu, boleh kita kan ambilkan hadis ini jadi di antara hadis amalan yang kecil tapi pahalanya besar insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diingatkan untuk diri saya juga, di antara hadis yang saya nak kumpul lepas ni insya-Allah, nak buat hadis. Saya cakap tak tahu ke Syekh, kalau orang ambil idea tu lepas tu buat, silakan, ahlan wa sahlan, benda tu bagus, tidak ada masalah, kamu pun buat, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan jadi saya dapat saham dari akhirat, datang di hari kiamat tengok dari mana pahala ni, ada orang amalkan buat benda itu. Di antara benda yang saya nak buat juga adalah mengumpulkan hadis khairukum. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ada banyak pada berkataan khairukum, khair, pada berkataan khair. Di antaranya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara khair juga khairun nas khairukum li ahlihi. Sebaik adalah baik kepada keluarganya. Ada banyak pada hadis yang berkata bawa berkataan apa khairukum. InsyaAllah pun saya adalah di antara amalan yang saya nak buat insyaAllah lepas ni, nak buat benda tu biiznillah SWT. Semoga insyaAllah Allah SWT sampaikan hajat kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Teruskan. Hadis 17. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. نعم. كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. رواه البخاري. نعم. Siapa nak baca? Silakan. Saya boleh share? Okey, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menderita sakit, baginda membacakan untuk dirinya sendiri dengan surat Muawwizaat, surah Al-Falaq. Betul ya, Cik? Muawwizaat. Surah iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan meniupkan ke seluruh tubuhnya. Maka ketika sakitnya semakin berat, maka sayalah yang membacakannya dan saya mengusapkan dengan tangannya ketika sakitnya semakin semakin hebat, sorry. Maka ketika sakitnya semakin hebat, maka sayalah yang membacakannya dan saya mengusapkan dengan tangannya dengan mengharap berkahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah di antara amalan apabila orang sakit adalah mengamalkan pada al-muawwadzat. Al-muawwadzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, adalah membacanya, kemudian kutikannya dan sapukan seluruh badan. Ini adalah di antara amalan yang Nabi SAW amalkan apabila dia sakit. Dan di masa itu Sayyidah Aisyah ceritakan Nabi Muhammad SAW satu kali seperti keadaan seperti itu adalah dia dalam keadaan sakit. Jadi Sayyidah Aisyah membaca, kemudian adalah sapu badan Rasulullah SAW dengan tangannya untuk apa? Mengambil berkat. Nah, mengharapkan berkatnya. Nah, ini adalah di antara amalan yang pun kita boleh amalkan. Sebab minal amrad ada juga daripada sakit adalah yang zahir. Dan ada pada amrad adalah batin. Adalah maksudnya sakit zahir ada dan sakit batin ada. Dua-dua diamalkan dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Al-Quran ini shifa', insya-Allah ubat. Naam. Tapi kadang-kadang khususnya kalau anak kita contohnya di antara amalan yang perlu kita amalkan. Kita adalah lambat masuk rumah, anak kita maghrib di luar rumah. Kemudian balik rumah adalah tengok anak kita lambat tidur, tak boleh tidur. Halnya tak tahu apa jadilah. Ini adalah ubat yang kamu buat. Sebab di antara ini adalah yang kena buat. Maksudnya membaca Al-Quran untuk niat. Khususnya Al-Mu'awwadzat. Maksud Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebab kita kena usaha. Anak kita maghrib sudah ada dekat rumah. Sebelum maghrib tu dah ada di rumah. Dah tutup pintu, dah tutup tingkap semua. Dah ada dekat rumah. Ini adalah di antara benda yang kena usaha untuk jaga di masa ini. Nah, khususnya kalau kita ada anak yang kecil. Anak yang kecil adalah seperti anak baby lah dan sebagainya. Itu adalah maghrib sudah ada dekat rumah. Kena usaha adalah sebelum tu maksudnya sudah ada dekat rumah. Kalau ada di luar, kita menjagalah pada bab ini. Kita baca untuk niat Quran, baca untuk niat muawwadzat. Itu di antara amalan yang kena amalkan. Supaya kita jaga pada diri kita seperti mana orang jaga untuk rumahnya. Orang untuk rumahnya dia letak pagar, tutup pintu, kunci dan sebagainya supaya tak ada apa-apa ganggu orang masuk ke apa dan sebagainya. Kita kena ada pagar untuk diri kita. Tapi pagar itu tak adalah kita ambil kunci, rantai, ikat diri kita. Tak adalah macam tu. Yang macam mana caranya? Adalah dengan cara baca Quran. Baca Al-Quran dan pada tangan kita dan sapu seluruh badan kita. Ini adalah di antara amalan yang kita amalkan. Kita cakap sebelum ni tentang fadilat surah Fatihah kan? Cubalah pada setiap pagi. Kita adalah bacaan ruqyah. Maksudnya bacaan Al-Quran atas air untuk diri kita sendiri. Baca surah Fatihah kemudian minum air itu. Baca surah Fatihah kemudian minum air itu. Janganlah ada baca di atas air lepas tu air tu buang. Kalau memang kena macam air tu terlupa letak di luar sudah lama ke tak tutup dan sebagainya, nak buang kita buang dekat bokok contohnya.
Jangan kita buang mana-mana. Itu pun kita kena jagalah pada bab ini. Tapi maksud kita amalkan, sekurang-kurangnya amalkan dengan air itu setiap pagi, bacaan Al-Quran untuk diri kita, untuk anak kita. Macam contoh, di antara amalan yang orang Arab pun amalkan, disebutkan pada anaknya, Hassantuka bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hassantuka ya Allah, ya Allah saya lindungkan anakku ni dengan namamu. Bismillah, alhamdulillah dengan namamu, dengan bismillah, dengan alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al azim. Ya Allah, lindungkan untuk anak saya, jauhkan perkara yang tidak baik badannya. Itu adalah di antara benda yang kita kena amalkan. Tak tahu nak sebut apa, sebut dengan hati, ya Allah, jaga untuk anak saya, ya Allah. Saya, ya Allah, saya ni minta padamu lindungkan kami semua daripada perkara yang tidak baik, ya Allah. Daripada perkara gaib, ya Allah. Dan itu adalah di antara benda yang kita kena amalkan di dalam hidupan kita. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadis 18. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. نعم. حديث Assalamualaikum رواه Syekh. البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله. Okey, silakan. Terjemahan bahasa Melayu dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju ke tempat tidurnya pada setiap malam, maka baginda mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan di dalam kedua telapak tangannya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda mengusapkannya pada bahagian badan yang baginda kehendaki. Baginda memulainya dari kepala, wajah dan bahagian depan badannya, dan baginda melakukan hal itu 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad. Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang tiga tangannya dan kepala, muka dan seluruh badan bahagian depan. Ini adalah di antara amalan yang perlu juga kita usaha untuk amalkan pada setiap malam pada diri kita. Dan kita kata ini tadi seperti mana tadi kita sebut anak kita, mungkin kita boleh amalkan untuk anak kita. Kita buat untuk dia. Dari kepada kecil kita buat benda tu, nanti dia besar dia nampak dulu bapa mama buat macam ni untuk kita. Kita ni adalah di antara amalan yang kita usahakan ajarkan pada anak kita daripada kecil, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hadis lagi satu insya-Allah. وبه إليه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. نعم، رواه البخاري. سليكا. Saya cuba share. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bacalah Al-Quran selagi hati kalian bersatu. Maka ketika kalian berselisih, maka tinggalkannya, yakni buat seketika. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا رسول الله. Kita ambil lagi satu hadis. وبه إليه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. رواه البخاري. نعم.
InsyaAllah Syekh, saya sambung. Boleh, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu seperti apa-apa yang dia mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda berlagu dengan Al-Quran. Seorang sahabatnya berkata, artinya baginda menghendaki bacaan Al-Quran dengan nyaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب الله يريد يجهر به. Nah, dalam bab ini membaca Al-Quran dengan Alhamdulillah. Nah, baca Al-Quran dengan yajhar bih, baca dengan kuat, tarannum, jagalah bacaan Al-Quran, buat usaha untuk baca dengan terbaik, suara sedap dan sebagainya. Tetapi bukan maknanya baca dengan tarannum adalah tarannum lagu-lagu dan sebagainya yang tidak mengikut pada kaedah-kaedah tajwid. Tidak boleh. Mesti adalah membaca mengikut kaedah tajwid. Tak salah kalau kamu nak baca dengan tarannum yang sedap-sedap, seperti mana orang yang tahu, orang ahlinya adalah Sika, Nahawan, Sabah, Ajam dan macam-macam tu nama-nama pada tarannum-tarannum, tidak masalah. Ada pada ulama yang kata tidak boleh, tapi bagi qaul yang kuat tentang bab ini adalah tak salah kalau baca dengan tarannum, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah bacaan itu adalah mengikut pada kaedah-kaedah tajwid. Tidak mengikut pada kaedah tajwid, tak sah. Dia keluarkan pada kaedah tajwid, tak sah. Baca dengan tajwid, tidak ada masalah. Menjaga tajwid, kemudian jaga untuk suara sedap-sedap lagi. Lagi baik. Lagi baik. Tapi adalah orang jadi mengikut tarannum, tak boleh lah macam tu. Kena macam panjang sikit, lebih, barulah sedap. Tak. Kita cakap kena ikut panjang pendek tu, kena ikut kaedah tajwid, bukan ikut sedap tak sedap. Tak boleh seperti itu. Saya ingat dulu ada suatu orang yang dia orang menani, bukan menani lagu, maksud qasidah dan sebagainya. Dia minta pada saya nak baca Quran dengan saya. Dia kata nak baca Quran. Suaranya memang sedap, Masya Allah. Jadi di masa itu dia baca dengan saya. Lepas tu dia buat macam tarannum, macam-macam baca. Saya tengok, cakap dengan dia, minta maaf lah, tak boleh lah macam tu. Kita Quran kena baca ikut kaedah tajwid lah. Memang sedap kamu baca tu. Tapi kalau macam tu tak salah lah. Dungun jadi lebih, panjang jadi tak boleh, tak boleh. Macam ni tak boleh. Kita kena ikut kaedah. Kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Dia, Masya Allah, dia rasa, boleh dia betulkan sikit-sikit. Dia minta saya buatlah surah Fatihah. Untuk ajar dia macam mana dia nak baca dengan suara sedap-sedap dan sebagainya. Saya ingat ada satu kali, benda ni waktu tu saya dengan orang tu kerja dekat rumah anak yatim dulu. Di masa tu. Subhanallah, itu mungkin 6 tahun lepas. Yang penting, saya dengar orang tu baca, baik, Masya Allah, sedap. Apabila dia sudah jaga tajwidnya sikit-sikit, kamu semua tahulah orang yang belajar Al-Quran pada sekali tak jadilah terus jaga tajwid 100%. Tapi lebih kurang dah atas 50% lah. Nampak sedap lah. Dia baca sedap, Masya Allah. Suara sedap, serta dia jaga tajwidnya sikit-sikit. Alhamdulillah. Jadi tak salah. Nak baca dengan tarannum tak salah. Tetapi kena ikut pada kaedah tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung sikit pada masa dengan kitab Dalail Khairat. Lebih kurang kita ada dalam 10 muka surat ataupun lebih sikit 15 muka surat. InsyaAllah kita akan baca sama-sama ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita cuba insyaAllah banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, muka surat 140 kita sudah sampai. Muka surat 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغه بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل، وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل. Nah, orang yang dia tak baca ataupun hanya dia dengar, kamu boleh amalkan setiap kali kita sampai tempat macam ni, habiskan satu salawat, satu jenis pada bacaan salawat, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kirakan tasbih tu berapa kali kamu salawat, nanti masukkan dalam jumlah yang kita buat sama-sama. Yani kita dengar contohnya, Alladhi ja'a bil wahyi wat tanzil, yang datang alladhi ja'a bil wahyi wat tanzil sallallahu alaihi wasallam, wa awdaha bayan at-ta'wil, dan jelaskan Al-Quran Al-Karim apa yang ada maksud padanya. Nah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap kali dengar sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya, supaya kita tak duduk dalam majlis ni duduk tak buat apa-apa. Kita solawat, banyak solawat, penuhkan masa ni dengan solawat. Allahumma salli alaika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأسرى به الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والقفار. اللهم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار.
وسببا لإباحة دار القرار، إنك أنت العزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور، أنت الباقي بلا زوال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر، العلي القاهر، الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابا، وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضاه عمن دعاك به وتستجيب له دعاء. أسألك اللهم يا إله أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان. نعم ألف ميم سيني bukan atas lam. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته. وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملك والسباع والهوى كل شيء خلقته. يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت. سبحانك رب ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب. يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، تباركت يا عظيم، تعاليت يا عليم. سبحانك يا عظيم، سبحانك يا جليل. أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا
إله إلا لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إله يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلق قلوب الخلق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكره وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية وأعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم الخائفين علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semuanya bernamira itu adalah doa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir li mu'allifihi warhamhu واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين يوم القيامة بفضلك يا رحمن واغفر اللهم لمصححه عبدك أحمد بن المرحوم العلامة السيد محمد رضوان المدني ولوالديه وتب عليه إنك غفور رحيم واغفر اللهم لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. InsyaAllah ada lagi sikit daripada kitab ini, dia ada ayat syair dan juga ada doa untuk khatam. InsyaAllah kita akan buat pada kelas yang akan datang insyaAllah subhanahu wa ta'ala ataupun pertemuan kita yang akan datang selepas ni. Sikit lagi insyaAllah kita akan buat di majlis yang akhir insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada satu jenis salawat kita baca sama-sama sekarang insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. نعم kita baca
Kita baca salawat ini 14 kali. InsyaAllah kita baca sama-sama. Bismillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina sallu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين يا الله terima pada kami semua ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad InsyaAllah Ta'ala pada pertemuan kita yang akan datang mungkin kita buat untuk kitab Dalail ni di hari Arafah mungkin kita khatam kitab ini kita baca doa khatam doa kita sudah sampai pada doa khatam kitab Dalail ni InsyaAllah kita akan baca di majlis hari Arafah InsyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita kelas esok pertemuan kita esok insyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala kita akan ambil hadis esok dan lusa insyaAllah kita akan belajar hadis insyaAllah ada lagi beberapa hadis yang kita akan sambung sama-sama insyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima pada kita semua insyaAllah amin ya rabbal alamin Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insyaAllah amalan ini jadi saham untuk akhirat untuk kita semua insyaAllah. Saya ucapkan
kepada semua. Terima kasih banyak kepada yang hadir dan terima kasih juga kepada orang yang kongsikan link untuk kelas kita ini. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuknya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya iklankan kepada semua insya-Allah kita masih lagi buka peluang untuk infak kitab kitab Al-Itqan dan juga kitab Tajwid. InsyaAllah kitab-kitab tu kita akan guna untuk nak beri pada madrasah-madrasah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berminat boleh join dengan kita dalam program ni. Khususnya pada hari-hari yang mulia ini yang pahala di dalamnya lebih daripada hari mana-mana hari yang lain. Amalan yang soleh badannya lebih baik daripada mana-mana hari yang lain. Jadi ini adalah peluang untuk kita untuk amalkan. Dan ini adalah kira saham untuk akhirat untuk kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan ada satu program lepas raya Adha insya-Allah. Kita akan ada satu program di Terengganu insya-Allah untuk madrasah-madrasah tahfiz dekat sana. Ada beberapa buah madrasah di pusat pengajian Syekh Dawud Al-Fatani insya-Allah. Kita akan ada satu majlis dekat sana untuk sampaikan ilmu tajwid, kelas tajwid insya-Allah secara kursus mungkin dalam 2 hari macam tu lebih kurang. Kita akan buat 2 kali maksud. InsyaAllah kita akan belajar, akan kumpulkan pelajar-pelajar daripada madrasah-madrasah. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jumpakan semua insyaAllah untuk peluang infak ni. Khusus untuk program ini dan juga kepada program-program yang lain beribadah madrasah-madrasah yang lain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak pada yang orang yang infak sebelum ni. Syukur kepada Allah SWT baru-baru ni kita sudah sampaikan buku juga kepada satu madrasah. Alhamdulillah, di kawasan Shah Alam ni baru minggu lepas lebih kurang. Alhamdulillah kita sudah sampaikan buku juga dekat madrasah itu. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat biiznillah untuk semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah subhanahu wa ta'ala untuk maklumkan untuk semua, kami di Baitul Furqan ada satu kelas untuk tadarrus. Kami ada tadarrus pada setiap bulan. Ada kelas tadarrus, ada 2 kumpulan untuk tadarrus. Ada satu kumpulan yang kita akan khatam Al-Quran pada setiap bulan. Seperti tadarrus Ramadan. Satu hari kita akan baca lebih kurang 1 juzuk ataupun lebih pada 1 juzuk. 1 juzuk 4 muka surat setiap hari. Maknanya kita akan khatam dalam masa 30 hari. Dan juga akan ada kelas tadabbur untuknya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan buat juga pada itu adalah pada khatam setiap bulan. Program ni dia ada yuran lah sikit. Ada yuran khas untuknya. Boleh bayar anjuran juga, tidak ada masalah. Nak tahu maklumat tentang bab ini boleh masuk website kita di Baitul Furqan, www.baitalfurqan.com. Ada di dalamnya maklumat tentang program tadarus ni. Satu lagi adalah program juga khatam Al-Quran, program tadarus pada setiap malam kecuali Sabtu dan Ahad. Itu program free, tidak ada yuran. Kita terbuka kepada siapa-siapa nak join, tapi khatamnya bukan setiap bulan. Mungkin setiap 3 bulan, 4 bulan, mungkin lebih 4 bulan ke 5 bulan macam tu lebih kurang. Sebab satu hari kita baca lebih kurang dalam 8 muka surat, kadang-kadang lebih, ada setengah juzuk, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Bergantunglah pada berapa bilangan orang sebab dia kelas 1 jam sahaja. Jadi ni pun program ni terbuka kepada semua, siapa yang berminat boleh join. Itu adalah tidak ada bayaran untuknya. Kita buat juga setiap hari. Dan program tu adalah membangunkan atas infak. Juga Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada orang yang bantu kita dalam bab ni. Alhamdulillah, dia mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat dunia. Jadi kita di Baitul Furqan kira ada program untuk orang yang mampu, ada program untuk orang yang tidak mampu juga untuk bayaran. Jadi Alhamdulillah terbuka pada semua. Jadi insyaAllah SWT siapa yang berminat untuk nak join dengan kita di Baitul Furqan, khususnya pada yang baru join pada hari ini ataupun baru beberapa hari dengan kita dalam program-program ni pada hari-hari Zulhijjah, siapa yang berminat kita insyaAllah dengan kita, untuk nak join dengan kita di Baitul Furqan, insyaAllah boleh join melalui pada website Baitul Furqan ataupun mesej pada Ustazah
dari mana dapat link tu, tanya dari mana, boleh masuk insyaAllah dalam kumpulan iklan untuk Baitul Furqan. Di situ kita akan iklankan selalu tentang apa yang ada pada program-program di Baitul Furqan insyaAllah, pada kelas dan tu kursus dan sebagainya. Semoga Allah SWT terima pada kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Jazakum ala kulli khair. Wal afu minkum. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Terima Alhamdulillah. kasih, Syekh. Jazakallahu khairan Waalaikumsalam. katsiran, Terima Syekh. kasih, Syekh. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih banyak, Syekh. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.